soalan tadi kita dah buat soalan objektif. Okey, sebelum tu kita baca dulu bacaan umum kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat baginda, pada ahli keluarga baginda, pada semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Okey, apa khabar Nabila? Khabar baik, Cikgu. Alhamdulillah. Kita teruskan perbincangan kita. Yang kita dah buat tadi, soalan Google Form. Okey, antara pernyataan berikut, manakah tidak benar? Okey, manakah tidak benar? Tidak benar. Tidak benar tentang hormon. Okey, hormon dibuat daripada protein, betul tak? Betul. Okey, hormon diangkut melalui aliran darah, betul. Hormon dirembes oleh kelenjar tidak berdakter, tidak bersalur kat sini. Bersalur iaitu endokrin. Endokrin. Kelenjar endokrin. Kita ada berapa tu kelenjar endokrin? Ada 7. Pituitary, thyroid, thyroid, pancreas, adrenal, tu ada 7. Kelenjar tidak bersalur. Satu hormon hanya boleh mempengaruhi satu organ. Dia banyak organ. So jawapannya adalah B. Yang tidak benar tentang hormon. Soalan berikut. Manakah bukan peranan hormon? Bukan peranan hormon. Mengawal kadar proses badan menyebabkan perubahan fizikal dan fisiologi, mempengaruhi pertumbuhan badan, mengekalkan seimbangan badan. Mana dia? Mana dia? Nak? Mana jawapannya? Mempengaruhi perubahan fizikal dan fisiologi. Kalau kita tengok fizikal tu, kalau kita tengok fizikal tinggi rendah, itu adalah hormon pertumbuhan. Contoh hormon pertumbuhan. Maknanya contoh hormon lah. Peranan hormon. Mempengaruhi pertumbuhan badan. Okey, ini hormon pertumbuhan. Hormon juga, hormon pertumbuhan. Okey, proses badan di mana kadar denyut jantung okey, itu adalah proses badan, respirasi. Okey. So jawapannya kat situ adalah D, mengekalkan keseimbangan badan. Ini adalah fungsi cerebellum. Fungsi cerebellum. Okey, kita tengok kat sini. Pituitary, thyroid, pancreas, adrenal, ni macam bentuk A kan? So atasnya adalah adrenal. Yang manakah kelenjar induk? Okey, kelenjar induk. So jawapannya apa ni? Pituitary.
pituitari. Pituitari maknanya I ni adalah untuk induk. P ni untuk pertumbuhan. Kemudian dia ada hormon ADH lagi. ADH. Nah, air. H2O untuk air, penyerapan air. Atau P, penyerapan. Penyerapan air. Okay. So, jawapan kat situ adalah W. Yang soalan manakah tidak betul dipadankan, tidak betul dipadankan. W tadi adalah kelenjar pituitari. Hormon pertumbuhan betul tadi P. X, kelenjar tiroid. Thyroid. So nama thyroid, thyroxina. Senang je. Thyroid, thyroxina. Okay, C. C adalah Y. Y adalah adrenal. Adrenal. So, hormonnya progesterone. Salah. Sepatutnya nama dia macam nama dia. Adrenalina. Z, pancreas. Betul lah. Pancreas kita tulis pancreas sebab dia macam bentuk daun. Pancreas. Okay, pancreas dia ada dua hormon. Dia ada dua hormon, satu insulin, satu lagi glukagon. Dia ada dua. Tapi kalau insulin ni dia untuk apa? Untuk kontrol sugar. Untuk kontrol sugar. Fungsinya adalah kawal sugar. K-A-W-L. Kawal apa? Sugar. S-U-G-A-R. Macam mana dia kawal sugar? Dia turunkan sugar kalau sugarnya tinggi. Dia naikkan sugar kalau sugarnya rendah pakai glukagon. Orang kencing manis, dia pakai insulin. Okay? Kalau kuranglah insulin, maka dia pakai kalau kurang insulin, dia akan dapat kencing manis. Okey, so jawapan kat sini adalah ni dah betul ni pancreas. Betullah jawapannya. Sekejap Nabila seorang je, Nabila. Nabila? Nabila ada dia cikgu tak ni? Nabila. Ada, alhamdulillah. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Masih sama lagi. P pituitary, T thyroid, thyroid. P pancreas, A adrenal actually. Jangan. So, kita dah tahu Z. Dia tanya Z tu apa? Z adalah pancreas. Z adalah pancreas. Okay, ni jangan lupa salin Nabila. So apa dia pancreas? Kita buat lagi sekali. Pancreas ni hormonnya insulin. Kalau insulin kurang dapat kencing manis. Kelenjar pancreas mengawal sugar, sugar. Dengan cara apa? Dengan cara dua hormon iaitu insulin dan glukagon. Okey, so jawapannya adalah mengawal aras gula dalam darah. Sugar tu gula lah. Okey, kita tengok mengawal kadar metabolisme. Ini adalah kelenjar thyroid. Kita tulis thyroid. Kita tulis thyroid. 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 Ni ada boleh buat huruf M. So, kawal kadar metabolisme.
Dia boleh menyebabkan kelenjar thyroid kita bengkak ni. Kelenjar thyroid. Kita punya leher tu akan jadi bengkak Okey. Kemudian dia meningkatkan kadar denyut jantung, kadar pernafasan ni untuk denyut jantung. Lepas tu ni kalau P ni terbaikkan dia ada di pernafasan. Meningkatkan kadar respirasi. Ni untuk respirasi. Kemudian mengawal jumlah garam mineral dalam darah. Ini adalah tugas Y. Ini tugas adrenal. Tugas adrenal. Adrenal ada dua. Satu dia mengawal semasa emergency. Satu lagi adalah hormon adrenal hormon adrenalina untuk ketika emergency. Tapi untuk mengawal jumlah garam dan mineral ni adalah hormon aldosteron. Aldosteron. Jadi adrenal ni dia keluarkan dua hormon. Satu adrenalinnya, satu lagi aldosteron. Aldosteron. Menyediakan badan untuk kegairahan. Maksudnya excited. Excited ni adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal juga, tetapi hormonnya apa? Hormonnya adrenalina. Okay, kita tengok soalan yang ni. Okey. Okay, Putri. Mana Putri? Okey, kita tengok pula soalan yang berikutnya. Manakah jika kelenjar X kurang dirembeskan? So tadi kita cakap dia akan menyebabkan thyroid kelenjar thyroid. Sekali lagi tertulis. Banyak kali tulis, banyak kali ingat. Ini trakea kita. Kemudian inilah ini thyroid bentuk ni. Thyroid. Kelenjar thyroid kita bengkak namanya goiter. Kelenjar thyroid bengkak namanya apa? Goiter. Ni kat leher kita, dia bengkak. Kelenjar thyroid ini mengawal denyut jantung. Denyut jantung akan meningkat. Kadar respirasi meningkat. Pernafasan meningkat. Ni kalau kita balikkan D ni jadi P kan. Pernafasan meningkat, respirasi meningkat. Dia adalah mengawal kadar metabolisme. Mengawal apa? Kadar metabolisme. Dia kalau kurang boleh menyebabkan T, terencat, fizikal dan mental. Jadi dia nampak dengar macam ada orang nak masuk. Dah masuk dah? Tak ada. Okay, itu kesannya terencat fizikal dan mental sebab dia penghasil metabolisme ni, penghasilan tenaga. Kita tengok diabetes. Diabetes ni ada dua jenis. Diabetes insipidus dengan diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus ni kencing manis lah. Disebabkan kekurangan hormon insulin. Tetapi kalau satu lagi adalah diabetes insipidus. Ini disebabkan oleh kekurangan ADH. Okey. Manakah tidak berlaku terhadap seorang perempuan apabila pembebasan progesteron adalah berkurangan? Peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah. Okey, dia progesteron ni dihasilkan dekat ovari. Ni kita punya rahim. Lepas tu ni tiup folikel kita, kat ujung ni ada ovari. Ovari dia keluarkan dua jenis. Satu estrogen.
Satu lagi progesteron. Okey, ini adalah untuk ciri seks sekunder. Untuk ciri seks sekunder perempuan. Apa ciri seks sekunder perempuan? Maknanya pinggangnya ramping lah, punggungnya yang besar, buah dada, pembesaran buah dada, itu adalah ciri seks sekunder perempuan. Dan juga dia merangsang baik pulih dinding ovari, dinding endometrium atau dinding rahim ni, ketebalan endometrium ini selepas period. So dia merangsang penebalan. Manakala progesteron pula dia merangsang pengekalan, dan perkataan pengekalan. Pengekalan, penebalan dinding endometrium. Dinding uterus lah, senang cakap. So jadi lebih tebal. Okay, bila jadi lebih tebal, bolehlah untuk penempelan embrio. So kalau kurang progesteron, maka menyebabkan keguguran. Kalau kurang progesteron menyebabkan keguguran. Okey, maka itu meningkatkan tekanan darah. Okey. Manakah betul tentang kelenjar endokrin mempunyai pusat kawalan? Betul ke tidak? Betul ke tidak, Putri? Putri? Ya, cikgu. Betul tak? Ada pusat kawalan? Betul. Betul sebab pusat kawalannya atau senat induk dia adalah kelenjar pituitari dipanggil kelenjar pituitari, iaitu kelenjar induk. Kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa ductus, tanpa salur, betul Okey. Enzim dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Betul ke enzim? Salah. Salah. Sepatutnya apa? Ini adalah sepatutnya hormon Gerak balas adalah cepat. Betul ke? Betul. Kelenjar endokrin. Betul. Salah, dia lambat. Dia nak yang betul aja kat situ kan? Betul lah. So, maknanya dia nak yang benar. So, jawapannya paling tepat adalah B Pusat kawalan tu dia tak nak lah. Dia tak nak pusat kawalan. Kalau dia nak kelenjar induk je. Pusat kawalan tak nak Dia ada kelenjar induk saja, bukan pusat kawalan Okey. Apakah hormon yang dirembeskan oleh P? Okey, P ni sekarang apa dia? Nama P ni? Apa nama kelenjar P? P pituitari, P thyroid, P pancreas. Huruf apa ni? Sekarang boleh buat huruf apa? Huruf A. Okey, jadinya kelenjar Adrenalina. adrenal. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal. Hormon barulah adrenalina. Hormon ada dua. Dia ada dua. Adrenalina untuk emergency. Mana satu lagi adalah aldosteron. Aldosteron untuk swab penyerapan garam. So adrenal ini adalah kelenjar adrenal adalah untuk emergency. Apa yang penting tentang emergency ialah energy. E for energy. E for energy. How to increase the energy? Macam mana nak meningkat energi? Mestilah meningkatkan respirasi. How to increase respiration? Mestilah tingkatkan gula, tingkatkan denyut jantung, tingkatkan pernafasan. Okey, so jawapan kat sini adalah adrenalina.
Okey, thyroxina adalah hormon yang untuk ni, thyroid. Nama dia pun senang. Insulin pancreas. Ada dua kan? Pancreas, pancreas ada dua, insulin dengan glucagon. Estrogen, ovari. Okey. Antara berikut manakah adalah padanan yang tidak betul? Mana yang tak betul? Okey, apa jawapannya? ADH, H2O, antidiuretic, antidiuretic hormon kalau bahasa Inggerisnya. So dia jadi ADH lah, antidiuretic hormon. Jadinya ADH. Cikgu tambah H2O, H2O air. So menyerap semula air dalam ginjal, betul. Ni jawapan yang betul. Kita tengok thyroxina apa yang salah kat sini. Merangsang kelenjar thyroid untuk merendeskan thyroxina. Ini sepatutnya hormon TSH lah hormon TSH adalah hormon thyroid stimulating hormone atau hormon perangsang thyroid. Ini dirembeskan oleh pituitary. Pituitary dia rembeskan, dia pergi hantar kat thyroid, baru dia suruh thyroid rembeskan thyroxina. Sepatutnya jawapan yang betul kat sini adalah merembeskan terus dia. Merembeskan thyroxina, bukan merangsang. Dia terus merembeskan thyroxina. Glucagon mengurangkan paras gula dalam darah, betul? Betul. Betul kan? Kenapa banyak jawapan betul ni? Okey, hormon pelutinan merangsang penebalan endometrium. Salah Ini adalah hormon merangsang penebalan endometrium adalah hormon estrogen. Okey, pelutinan ni adalah untuk proses ovulasi. Untuk proses apa? Ovulasi. Okey. So ada dua lah jawapan betul ADH dengan glucagon. Tengok jawapannya. Okey. Sini glucagon mengurangkan. Oh, salah lah. Cikgu yang salah. Glucagon menurunkan. Yang mengurangkan insulin. Meningkatkan. Okey, itulah salah Sepatutnya kat sini adalah insulin. Okey, sekali lagi apakah hormon P? P maknanya dia mengurangkan gula. Kalau dia ngala ke sini, dia meningkatkan gula. So, kat sini adalah insulin. Ini adalah glucagon. So, jawapannya adalah insulin. Okay, ini sekali lagi. Dia nak kita labelkan dengan betul. Okey apa? Kelenjar apa? Okey, kelenjar apa? Putri? Thyroxina. Okey, kelenjar thyroid. Dia rembeskan hormon thyroxina. Apa? And insulin. Pancreas rembeskan insulin dengan glucagon. Ada dua Insulin dengan glucagon. Dan yang terakhir adalah adrenal. So adrenal ada dua hormon. Apa dia? Adrenalina dan aldosteron. Okey, so jawapannya apa? Thyroxina, insulin, adrenalin. Okey.
Okey, ingat kalau untuk kecemasan adrenalina atau teruja, excitement tu Okey. Antara manakah mengakibatkan kekedilan? Bila kita sebut kekedilan, dia kedil je tau. Kedil saja. Tidak terencat akal. Sebab nanti ada lagi satu dia terencat akal. Kedil dia satu dan terencat akal. Itu adalah teroksina. Sekarang adalah kekedilan saja. Kedil rendah aja. Oh, mental betul So apa dia? Hormon apa yang kurang? Hormon pertumbuhan So kalau kekurangan rembesan testosteron untuk lelaki menyebabkan ciri seks sekunder lelaki berkurangan. Mandul, kurang sperma, atau tak ada sperma. Testisnya kecil ke? Okey. Ini kalau kelebihan rembesan teroksina kita boleh dapat penyakit apa tu? Hyperthyroidism Hyperthyroidism. Okey. Kita tengok soalan berikutnya. Manakah mengekalkan dinding uterus? Pengekalan dinding uterus. Tertinggal tu. Ini adalah hormon tadi kita bercakap P kan? Progesteron. Untuk penebalan dinding uterus. Dia untuk pregnant lah. Sebabnya kalau pregnant tu mengandung kan. Kalau kurang dia akan menyebabkan keguguran. Okey. Kalau ini pengekalan penebalan, ini merangsang penebalan saja. Ada beza. Merangsang penebalan dinding uterus. Yang ni pula estrogen lagi satu. Apa lagi satu fungsi estrogen? Mengawal apa? Ciri seks sekunder. Mengawal ciri seks apa? Perempuan. Ni merangsang hormon perangsang folikel, maknanya merangsang folikel lah. Merangsang folikel, perkembangan folikel. Ini pula, ini adalah untuk proses ovulasi, merangsang ovulasi. So nanti kita keluarkan ovum lah. Okey, dan juga pembentukan corpus luteum. Okey. Seorang wanita bergelut apabila diugut dengan perompak. Okey. Emergency tak emergency ni? Emergency. So bila emergency kita tulis apa ni cikgu nak tulis apa ni? Kelenjar apa? Adrenal. Adrenal. Hormonnya adrenalina. Tambah je cikgu tambah Nina. Tu hormonnya adrenalina. E for emergency. Cemas. Emergency. E for energy. Perlukan tenaga. So how to increase energy? Increase denyut jantung. Supaya boleh mengangkut oksigen dan glukosa. Increase lagi apa? Increase pernafasan. Ni boleh huruf pernafasan.
Pernafasan. Hilang pula. Lihat pula. Ada. Dia pun. Okay. Pernafasan, dia tingkatkan gula. Dia menyebabkan respirasi meningkat. Sebab respirasi ni menghasilkan tenaga. So, respirasi meningkat. So, kat sini, kadar denyut jantung meningkat. Betul. Aras gula dalam darah. Betul. Sebab gula ni untuk buat apa? Buat proses respirasi. Untuk respirasi. Gula untuk tenaga lah. Kenapa lagi satu sepatutnya kena meningkatkan kadar pernafasan sebab nak dapat oksigen. Respirasi perlukan oksigen. Seluruh badan mestilah kalau ada aktif seluruh badan meningkat. Kadar metabolisme menurun. Salah. Dia mesti kadar metabolisme meningkat. Okey, so jawapannya 1 dan 3 ada tak? Tak ada jawapan. 1 dan 3. So, jawapannya ini mestilah meningkat. Okey, kita tengok soalan yang ni. Manakah yang tidak dipadankan dengan betul? Yang tidak dipadankan dengan betul. Okey, pankreas betul tak, Putri? Betul. Mengawal aras gula dalam darah, betul. Testis, Nabila. Betul tak tadi Nabila? Nabila tak ada ke? Ada. Okey. Betul tak testis, Nabila? Betul tak testis tu? Mana Nabila? Betul. Nabila, betul tak? Ya cikgu, betul. Mengawal ciri seks sekunda perempuan, betul ke? Salah. Salah, sepatutnya lelaki. Lelaki. Sepatutnya lelaki. Dia mengawal ciri seks sekunda lelaki seperti apa? Seperti ada misai, ada janggut, suaranya yang garau. Itu lelaki, kemudian hasilkan sperma. Okey. Kemudian thyroid. Betul tak ni thyroid ni? Betul. Mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal. Betul Fizikal dan mental sebetulnya. Kat sini thyroid ni. Fizikal dan mental. Okey, kita tengok adrenal. Mengawal kadar metabolisme badan. Betul ke? Adrenal? Betul. Betul juga. So, yang salah yang mana? B. Yang B. Thyroid ni fizikal dan mental sama campur sekali. Okey. Okey, kita tengok gambar ni. Ini kita tengok leher dia. Ni kelenjar apa ni yang sedang membengkak ni? Kelenjar Kelenjar apa ni? tiroid. Tiroid. Okey, ni kelenjar thyroid. Kita panggilnya keadaannya adalah goiter. Goiter. Ni kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid adalah mengawal kadar metabolisme. Seperti thyroid. Macam tu So thyroid ni, kita tengok thyroid. Ni sebab apa? Goiter adalah thyroid bengkak. Dia mungkin juga disebabkan kekurangan iodin. Kemudian kita boleh juga tulis kelenjar thyroid. Bentuk ni tiroid. So dia adalah mengawal kadar metabolisme. Dia adalah mengawal apa?
kadar metabolisme untuk dia kawal metabolisme. Metabolisme ni tenaga tau Sebab itu dia bila metabolisme mesti ada kaitan dengan denyut jantung, pernafasan mesti ada dengan pernafasan. So P ni pernafasan dan ada kaitan dengan respiration, R for respiration, respirasi. Okey. Ini kelenjar apa ni? Hormon antidiuretik. Tak ada. Kelenjar apa? Dia tanya dulu. Kelenjar apa? Kelenjar apa ni? Yang ni sikit, baru tahu. Tunjuk-tunjuk kat kepala. Huruf apa ni sekarang jadinya? Dia kita tunjuk kat kepala. Huruf P. So, P, pituitary, T, pituitary. Okey, ni adalah pituitary. So, apakah hormon yang dihasilkan oleh P? Hormon pertumbuhan dengan antidiuretik. Hormon pertumbuhan. Okey, dia ada hormon pertumbuhan. Tadi dia cikgu ajar P ni untuk pertumbuhan. Hormon pertumbuhan. A for ADH. 2O. P untuk penyerapan air. Okey, so hormon antidiuretik iaitu ADH2O untuk penyerapan air. Ini bahasa Inggerisnya salah, bahasa Melayunya betul. Sepatutnya growth hormone, hormon pertumbuhan, betul So jawapannya adalah 1 dan 3 ada tak? Tak ada jawapan 1 dan 4 ada jawapan 1 dan 4. Insulin adalah fungsi kelenjar apa? Tolong namakan. Insulin adalah fungsi kelenjar apa? Kelenjar apa yang kelenjar insulin? Apa? Kelenjar apa ni cikgu nak lukis ni? Kelenjar pankreas. Pankreas. Okey. Thyroxina mestilah nama dia steroid Okey. Manakah kesan daripada ketidakseimbangan hormon? Hormon yang tidak seimbang. Okey, apa dia jawapan dia? Semua. Keguguran. 1, keguguran. 3, Sindrom. sindrom berakhir. 4, menopause. Okey, itu adalah ketidakseimbangan hormon. Ini keguguran bila apa? Bila progesteron. Progesteron, ingat tak cikgu cakap? Progesteron pregnant. Progesteron pengekalan, penebalan dinding. Ending endometrium So, ini pun sama, sindrom pahit dengan juga putus head. Ini estrogen dia dah kurang estrogennya tidak dirembeskan. Ini pun sama juga sindrom pahit. Okey. Ini dekat leher, kelenjar apa? Kelenjar apa namanya ni? Ni trakea. Kelenjar apa namanya ni? Kelenjar tiroid. Kelenjar apa? Sebut. Kelenjar apa? Tiroid. Dia cakap apakah kesan kekurangan hormon tu adalah goiter lah. Goiter. Thyroid. Kelenjar goiter ni bila kelenjar ni apa tu? Dia akan jadi bengkak. Okey. Yang manakah fungsi sistem endokrin? Okey. Sistem endokrin. Apa dia? Jawapannya. Menghasilkan dan merembaskan hormon. Okey, menghasilkan dan merembeskan hormon. Okey, antara berikut manakah betul dipadankan? Kelenjar thyroid ni hormon apa namanya? Ikut tengok nama dia sikit. Thyroid. Kelenjar thyroid. Hormonnya Thyroxina. bagus.
Ina. Kelenjar pituitary. Pertumbuhan dengan Pertumbuhan. ADH. P untuk pertumbuhan. Lagi. A untuk ADH. Pituitary. A untuk AD. H2O. H2O ni untuk air. So penyerapan air. ADH adalah untuk penyerapan semula air. Okay. So sepatut kat sini ada dua. Dia salah ni. Ni sepatutnya hormon pertumbuhan dan juga hormon ADH. Antidiuretic hormon. Okay, testis. Hormonnya Kiri. sepatutnya apa? Ciri seks sekunder lelaki. Tak, nama hormon dia sayang. Progesteron. Testosteron. Nah, namanya sama testosteron. So ovari. Ada dua hormon yang dihasilkan oleh ovari. Estrogen satu lagi apa? Satu lagi siapa? Apa? Progesteron. Progesteron. So jawapan yang salah adalah jawapan yang betul ke salah ni dia nak? Yang betul Okey. Nombor 3. Hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari berfungsi untuk berikut kecuali. Apa dia jawapannya? Merangsang perkembangan dinding uterus. Ini adalah untuk estrogen. Kalau pengekalan baru progesteron. Merangsang penghasilan hormon estrogen. Ada tak? Merangsang penghasilan urin. Merangsang pematangan ovum. Ini adalah ovulasi ovulasi ataupun pematangan ovum ataupun hormonnya adalah hormon LH, hormon pelutinan. Merangsang penghasilan air kencing. Boleh ke? Dia cakap kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary kita dah tahu adalah untuk pertumbuhan dengan ADH, betul? Betul. Dengan ADH. ADH air mestilah ada kaitan dengan air kencing kat situ. Okey. So kat sini sebenarnya kelenjar pituitary dia rembeskan banyak hormon salah satunya adalah hormon FSH dan juga LH. FSH ni merangsang perkembangan folikel. Sebelum jadi ovum dia jadi folikel dulu. Kalau kita tengok kat sini ada dua je kan. Sebenarnya dia ada banyak. Dia ada hormon perangsang thyroid. Hormon perangsang thyroid. Itu yang dipanggil dia induk. Kenapa? Sebab dia merangsang perembesan hormon-hormon oleh kelenjar yang lain. Okay. Manakah bukan kesan alkohol? Mana bukan kesan alkohol? Bukan kesan alkohol terhadap. Dia memang kesan alkohol ni. Alkohol boleh menyebabkan sirosis hati. Menyebabkan sirosis hati. Tetapi dia nak kepada sistem saraf. So ni bukan sistem saraf. Hati dan ginjal ni bukan sistem saraf. Dia memang boleh menyebabkan sirosis hati. Okey, apakah kategori darah alkohol? Okey, darah alkohol darah apa? Putri? Ubat penenang. Ubat
penenang sebab dia melambatkan impuls alkohol. Kesan dia ni L, lambat. Lambatkan impuls saraf L. Lambatkan impuls saraf. Sebab tu dia tenang aja dia tenang. Lambat, jadi tenang je. Kalau kita tergesa-gesa nak cepat. Kalau perangsang nak cepat je. Okey, itu bila dia lambatkan impuls saraf, tenang, kadar metabolisme pun rendah semua Okey, kita tengok soalan berikutnya. Apakah kesan alkohol berlebihan terhadap kesihatan? Okey. Merangsang sistem saraf pusat dan periferi. Itu dia boleh merangsang sistem saraf pusat dan periferi. Itu kesan berlebihan. Okey. Kemudian antara darah berikut manakah digunakan sebagai ubat tidur? Tidur ni nak tenang ke nak rangsang? Tidur ni Nak Rangsang. tenang. nak tenang. So tidur mesti tenang, ubat penenang kan? Sebab dia melambatkan impuls saraf. Tadi kita cakap alkohol juga adalah darah penenang Tenang aja. Tenang. Macam mana nak cakap lambat tu? Dia tahu tenang-tenang je lah. Melambatkan impuls saraf, melambatkan tindak balas badan lambat. Okey. Maklumat berikut menunjukkan kesan sejenis dada terhadap koordinasi badan. Okey, memperlahankan. Nampak perkataan perlahan. So kalau perlahan kita terus ingat apa? Penenang. Rangsang ke tenang? Tenang. Tenang aja ingat tenang. Okey. Sirosis hati. Tadi kita baru cakap sirosis hati. Apa dia jawapannya? Apa dia jawapannya? Alkohol ada kesan pada hati dan juga pada otak. Dia menyebabkan sirosis hati. Kalau orang putih dia huruf C. Dia huruf C, sirosis. Sirosis hati. So jawapannya sini adalah alkohol. Manakah meningkatkan? Kalau meningkatkan tenang tak ni? Tenang tak kalau meningkatkan? Meningkatkan kadar metabolisme. Tenang ke tak? Tak. Tenang. Tak. Dia tak tenang Dia kalau meningkatkan ni maknanya perangsang. Tadi kita penenang. Penenang jadinya menurunkan kadar metabolisme, melambatkan impuls saraf. So kalau perangsang dia terbalik. Yang tenang-tenang tu jadi contohnya adalah alkohol. Kawan untuk alkohol banyak juga Kawan untuk darah penenang ni banyak. Sekarang dia nak kadar metabolisme. Apa dia? Yang merangsang ialah kafein. Kafein ni ada kat dalam mana? Ada kat dalam kopi, teh. Tu sebab itu kalau orang minum kopi, dia boleh berjaga lambat malam. Sebab dia perangsang. Tak kita tenang nak tidur je. Okey, yang lain ni termasuklah dadah penenang morfin dadah penenang kalau orang sakit kanser dia sakit sangat, so suntiklah dengan morfin supaya dia lega kesakitan dia. Pilih padanan yang betul tentang kategori dadah. Okey. Mana yang dikategorikan dengan betul? D. Okay, apa jawapannya? D. D. Alkohol D ke? Alkohol tadi kita cakap penenang kan? Penenang. Dia tenang alkohol.
Apa dia? Itu jawapannya apa? B. B. Mana dia? Marijuana menyebabkan halusinasi, betul tak? Marijuana. Salah. Salah. Marijuana menyebabkan apa? Betul. Mana satu yang betul ni? Mana satu yang betul? Ikut. Mana? Alkohol penenang. Kita dah tahu. Contoh halusinogen apa? Contoh halusinogen. Contoh. Ubat demam Apa? Halusinogen ni ubah laluan impuls tau. Halusinogen dia macam dengar orang cakap. Okey, apa yang betul? Halusinogen, marijuana. So, marijuana. Dia selain LSD, Ganja. apa dia? Jawapannya. Awak dah buat ke belum? Dah buat ke belum? Belum. Belum. Tak buat lagi. Cuba tengok buku teks awak tu. Buku teks ataupun buku apa tu, kerja kita. Termasuk apa? Cikgu dah ni kurang hafal. Cuba tengok buku awak. Cuba buka. Okey. Apa dia? Teka. Okey. Marijuana. Nanti kita semak jawapan kau Kita tengok ni pula. Kita dah tahu dah tadi morfin. Kita tahu morfin ni untuk orang kanser. Dia adalah penenang untuk melegakan sakit. So, dia cakap, jadi bila kita tahu satu penenang, yang lain pun penenang juga. Penenang. So, jawapan apa kat sini? Yang bukan kesan dadah. Mana yang tak tenang ni? Cuba kita tengok mana yang tak tenang. Ni kita dah tahu morfin tadi untuk orang sakit kanser, kita taruh morfin supaya dia tak sakit. Ni kanser. C-A-N-C-E-R. So, ia untuk legakan sakit. Ini ada yang melegakan kesakitan. So, lain pun sama. Ada dapat tidur, sekat batuk. So, yang bukan adalah meningkatkan tekanan darah. So, kita dah tahu dah opium, morfin, heroin ni satu kumpulan. Termasuklah dengan alkohol tadi. Alkohol kita dah tahu penenang kan? Alkohol kita dah tahu penenang. Alkohol lambat. Impuls lambat. Impuls. Jadi dia tenang je. Dia tenang. So kawan alkohol adalah apa kawan alkohol? Alkohol. Alkohol. So kita dah tahu ni penenang. So kita tengok jawapan atas tadi. Ini bukan perangsang. So ni kita dah tahu salah. Sebab penenang kawannya adalah tadi dan juga alkohol. Okay, kita tengok pula ni. Speed up. Mempercepatkan. Jadi bukan tenang. Jika bukan tenang, ia adalah dada perangsang. Lawan untuk perangsang. Apa dia? Apa dia?
Mana tadi kita dah cakap dah? Perangsang. Kita dah belajar atas perangsang. Apa dia? Mesti lebih berwaspada, meningkat. Yang kita dah cakap, dah nampak dah bukan tenang. Apa dia? Apa dia? Kafein. Kopi ni. Kafein lah. Kopi dengan tu. Kafein Okey. Ni kita tengok. Mengubah laluan impuls di otak. Tengok. Mengubah laluan impuls di otak. Apa dia? Kita dah tahu. Bila awak nampak inhaler ni yang disedut. Tak ada cerita pasal sedut-sedut kan? Ni ubah laluan impuls di otak ni. Halusinogen. Halusinogen. Ini yang dengar suara pelik-pelik tu. Ubah laluan. Silence. Okey, tadi kita cakap halusinogen seperti LSD lah. LSD kita, kalau orang ambil dia akan jadi macam dengar suara orang Macam kalau tengok dinding tu, macam dinding tu tukar jadi macam binatang ke, nak telan dia ke, macam itulah. Contohnya halusinogen tu halusinasi. Okey. Apakah jenis dada kafein? Kafein. Kafein ni macam alkohol ke? Kafein ni macam alkohol ke? Tak. Alkohol tadi kita cakap tenang kan? So lawan dia adalah kafein. Kafein. So kafein ni perangsang lah. Kafein, kopi, kopi dan teh. Ni perangsang, ni penenang. So jawapannya adalah perangsang. Kita dah tahu inhaler yang disedut-sedut. Nanti kalau awak tengok ada sedut-sedutan tu, inhaler lah Bukan dada perangsang, morfin. Morfin tadi kawan alkohol alkohol, moh alkohol. Moh alkohol. Alkohol lambat. Lambat tu tenang lah. Okey. Tu kawan dia ni. Okey, tengok. Dah sini. Nampak perkataan disedut. Inhale kalau dalam bahasa Inggeris. Terus dapat jawapan. Inhaler. Nampak Terus dapat inhaler. Okay. Dia juga boleh menyebabkan halusinasi. Dia juga boleh menyebabkan halusinasi. Tapi dia bukanlah halogen. Okey, alkohol adalah jenis dada penenang. Salah ini. Salah. Kita salah tanda Patutnya penenang. Manakah ciri bagi minda yang sihat? Okey, apa dia minda yang sihat? Bertanggungjawab, berfikiran tidak terbuka salah, bebas dari prasangka, sanggup menerima cabaran. Manakah bukan ciri minda yang sihat? Mana? Tidak fikiran tidak terbuka. Berfikiran ke? Okey, manakah berikut mempengaruhi kesihatan minda? Apa jawapannya? Tidak mengambil alkohol. Tua. Tua minda tak sihat ke? Penuh. Tak. Antara berikut manakah mempengaruhi kesihatan minda? Mempunyai Manis. kehidupan yang bebas dari tekanan. Okey, tua tu kalau dah nyanyuk, ini kalau kita nyanyuk, barulah jadi, macam ni dia nyanyuk. Kita panggil Alzheimer kan? Alzheimer, barulah dipanggil minda tak sihat. Okey. Ada lagi? Dah habis. Okey. Nanti awak tolong buat tengok. Okey. Ada soalan tak?
Tak ada. Ada soalan tak? Tak ada, Nanti cikgu. mesti dapat masa penuh tau. Nabila seorang aja. Tadi mana Putri? Putri dah terkeluar, cikgu. Kita keluar Okey, tak apa. Okey, cikgu minta maaf banyak-banyak. Jika ada kesilapan, cikgu mohon ampun dan maaf. Kita doakan awak semua terus rajin berusaha dimurahkan rezeki untuk dapat masuk Google Form cikgu, Google Meet. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam.